fi Zilalil Quran, karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati dan merahmati ruh-ruh mereka. Tafsiran ayat-ayat 14 hingga kepada ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Dihiaskan dengan indahnya kepada manusia kecintaan kepada keinginan-keinginan, iaitu kepada wanita, anak-anak, harta kekayaan yang bertimbun-timbun dari emas, perak, kuda yang dipelihara, binatang-binatang ternakan, dan sawah ladang. Itulah kenikmatan hidup dunia, dan di sisi Allah terdapat tempat kediaman yang baik, iaitu syurga. Ayat 14. Katakanlah, inginkah aku dikabarkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik dari kenikmatan-kenikmatan itu semua? Untuk orang-orang yang benar bertakwa telah disediakan di sisi Tuhan mereka taman syurga yang mengalir di bawahnya berbagai-bagai sungai. Mereka akan kekal hidup di dalamnya. Disediakannya juga isteri-isteri yang suci, serta beroleh keredaan dari Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ayat 15. Iaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Ayat 16. Iaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan ke jalan Allah, dan orang-orang yang memohon keampunan di waktu sahur. Ayat ke-17. Zuyyina linnas, dihiaskan dengan indahnya kepada manusia. Penggunaan sirah majhul di sini menunjukkan bahawa susunan kejadian semula jadi mereka mengandungi kecenderungan dan keinginan ini, iaitu suatu kecenderungan yang amat digemari dan dihiaskan dengan indahnya. Ini adalah penjelasan hakikat fitrah manusia dari salah satu dari dua bahagiannya. Kerana dalam diri manusia terdapat kecenderungan kepada keinginan-keinginan ini, iaitu keinginan-keinginan yang menjadi sebahagian dari susunan kejadiannya yang semula jadi, dan keinginan-keinginan ini sendiri tidak perlu ditentang dan dikecam, kerana ia merupakan suatu keinginan yang perlu bagi kehidupan mereka agar kewujudan mereka bertunjang kuat, subur dan berterusan sebagaimana telah kami terangkan sebelum ini. Tetapi realiti hidup juga menyaksikan bahawa fitrah manusia mempunyai satu bahagian lagi yang mengimbangi kecenderungan ini. Bahagian ini berfungsi mengawal manusia supaya tidak leka dalam keinginan ini sahaja, dan supaya tidak hilang kekuatan tiupan ilahi yang ada di dalam ruhnya, atau hilang kekuatan maknanya dan saranannya. Bahagian satu lagi ini ialah bahagian kebolehan manusia mempertingkatkan dirinya dan kebolehan mengawal diri dan menahankannya di tahap yang selamat ketika melayani kecenderungan-kecenderungan dan keinginan-keinginan nafsu itu, iaitu tahap yang dapat membina diri dan kehidupan di samping memelihara cita-cita yang berterusan untuk mengangkat dan mempertingkatkan kehidupan ke makam puncak yang diseru oleh tiupan ilahi yang ada dalam ruhnya, dan untuk menghubungkan hatinya dengan alam al-ma'ul a'la dan dengan negeri akhirat dan keredaan Allah. Kebolehan yang kedua ini memurnikan kebolehan yang pertama dan membersihkan dari kekotoran dan meletakkannya di garis sempadan yang aman, di mana aspek kenikmatan fizikal dan cita-cita yang dekat itu
tidak mengatasi ruh insaniah dan cita-cita yang jauh, tidak menggugat hala tujuannya kepada Allah dan tidak merosakkan takwanya. Kebolehan yang kedua itu, ini merupakan garis naik dan peningkatan diri menuju ke cita-cita yang jauh. Dihiaskan dengan indahnya kepada manusia kecintaan kepada keinginan-keinginan, iaitu keinginan-keinginan yang disukai dan digemari, bukannya keinginan-keinginan yang kotor dan jijik. Ungkapan ayat ini tidak menyarankan supaya memandang kotor dan bencikan keinginan-keinginan itu. Malah, ia hanya menyarankan supaya mengenal tabiat dan meletakkannya di tempat yang wajar supaya ia tidak mencerobohi matlamat-matlamat yang lebih mulia dan tinggi dalam kehidupan manusia. Juga menyarankan supaya memandang pada matlamat-matlamat yang lain setelah memuaskan keinginan-keinginan itu sekadar yang diperlukan tanpa leka dan membenamkan diri di dalamnya. Di sini letaknya keistimewaan Islam melayani fitrah manusia dan menerimanya dengan realitinya sambil berusaha memurnikan dan meningkatkannya, bukan menekan dan menindaskannya. Orang-orang yang bercakap pada hari ini tentang tekanan dan akibatnya yang buruk dan tentang kompleks jiwa yang berlaku sebagai akibat dari tekanan dan tindasan itu menjelaskan bahawa punca utama kompleks itu ialah tekanan, bukannya kawalan, iaitu memandang kotor dan menentang keinginan-keinginan semula jadi itu pada dasarnya hingga membuat seseorang itu tertindas di bawah dua tekanan yang bertentangan, iaitu tekanan perasaannya yang diwujudkan oleh saranan atau agama atau tradisi bahawa keinginan-keinginan yang semula jadi itu adalah keinginan-keinginan yang kotor yang tidak harus wujud sama sekali, kerana ia merupakan keinginan yang berdosa dan keinginan syaitan. Juga tekanan keinginan semula jadi itu sendiri yang tidak dapat dibendung oleh kerana kedudukannya yang begitu mendalam dalam fitrah manusia dan kerana ia mempunyai fungsi yang kuat dalam kehidupan manusia, yang mana kehidupan itu tidak sempurna melainkan dengannya, dan ia tidak diciptakan Allah dalam fitrah manusia dengan sia-sia. Di waktu itu dan dalam pertarungan itulah terjadinya kompleks-kompleks jiwa. Sekalipun apabila kita menerima teori-teori kaji jiwa ini dari segi hujahnya, namun kita berpendapat bahawa Islam telah menjamin keselamatan manusia dari pertarungan ini, iaitu pertarungan yang berlaku di antara dua bahagian jiwa manusia, di antara keinginan nafsu dan kenikmatan dengan keinginan kepada peningkatan diri, dan Islam dapat merealisasikan kegiatan yang berterusan kedua-dua bahagian ini dalam batas yang sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Dihiaskan dengan indahnya kepada manusia kecintaan kepada keinginan-keinginan, iaitu kepada wanita, anak-anak, atau kekayaan yang bertimbun-timbun dari emas, perak, kuda yang dipelihara, binatang-binatang ternakan, dan sawah ladang. Wanita dan anak-anak merupakan keinginan dari keinginan jiwa manusia yang kuat. Kemudian digandingkan pula kepada keduanya keinginan kepada harta kekayaan yang bertimbun-timbun dari emas dan perak. Keinginan yang ternak, keinginan yang tamak pada harta kekayaan itu digambarkan dengan ungkapan harta kekayaan yang bertimbun-timbun. Sekiranya Al-Quran semata-mata bermaksud menyatakan keinginan kepada harta sahaja, tentulah ia mengungkapkannya dengan kata-kata harta kekayaan atau emas dan perak sahaja. Tetapi ungkapan harta kekayaan yang bertimbun-timbun itu memberi satu bayangan khas yang memang dimaksudkan, iaitu bayangan keinginan yang tamak untuk mengumpulkan emas dan perak bertimbun-timbun banyaknya,
Kerana penimbungan harta kekayaan itu sendiri merupakan satu keinginan yang berasingan tanpa memandang kepada sejauh mana harta kekayaan itu dapat menyempurnakan keinginan-keinginan yang lain pada pemiliknya. Kemudian digandingkan pada wanita, anak-anak dan harta kekayaan yang bertimbun-timbun dari emas dan perak itu, keinginan kepada kuda-kuda pemelihara. Hingga ke zaman alat kebendaan yang maju pada hari ini, kuda masih tetap merupakan perhiasan yang digemari dan disukai. Kerana pada kuda terdapat kecantikan, kesatriaan, kebebasan dan kekuatan di samping kecerdikan, kejinakan dan kemesraan, sehingga orang-orang yang tidak menunggangkannya pun juga turut terpesona melihatnya selama ada dalam hati mereka semangat yang dinamis yang bersemarak apabila melihat kuda-kuda muda yang kuat. Kemudian digandingkan lagi kepada keinginan-keinginan itu, keinginan kepada ternakan dan sawah ladang. Biasanya kedua-duanya bergandingan satu sama lain dalam minda dan realiti. Di mana ada ternakan, di sana ada sawah ladang yang subur. Manusia gemarkan sawah ladang kerana di sana terdapat pemandangan pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan yang subur. Pemandangan hayat yang berkembang di sana merupakan satu pemandangan yang menimbulkan rasa kemesraan, dan apabila pemandangan itu ditambahkan pula dengan keinginan maka sawah ladang dan ternakan menjadi suatu yang amat diingini manusia. Keinginan-keinginan yang disebutkan di sini merupakan satu contoh dari keinginan-keinginan manusia, iaitu keinginan-keinginan yang menggambarkan keinginan masyarakat yang mula-mula dihadapkan Al-Quran itu kepadanya. Di antara keinginan-keinginan itu, ada keinginan yang menjadi keinginan setiap manusia di panjang zaman. Al-Quran menayangkan keinginan-keinginan itu, kemudian ia menjelaskan nilainya yang sebenar, supaya keinginan-keinginan itu tetap berada di tempatnya yang wajar, tanpa melampaui batasnya dan tanpa mencerobohi nilai-nilai yang lain. Itulah kenikmatan hidup dunia. Pengakhir ayat 14. Ya, ini segala kenikmatan dan keinginan yang dibentangkan oleh Al-Quran itu adalah kenikmatan hidup dunia sahaja. Bukannya kenikmatan hidup yang luhur dan bukannya matlamat hidup yang jauh. Ia hanya suatu kenikmatan hidup di bumi yang dekat ini sahaja. Oleh itu, sesiapa yang inginkan kenikmatan yang lebih baik dari itu, iaitu kenikmatan yang lebih luhur yang dapat mempertingkatkan seseorang ke makam yang tinggi dan dapat memeliharakannya dari terleka dalam keinginan-keinginan itu dan dari keasyikan menyembamkan diri di bumi tanpa melihat ke langit. Dan siapa yang ingin mendapat kenikmatan yang lebih baik, maka ia boleh mendapati kenikmatan itu di sisi Allah. Dan kenikmatan inilah yang boleh menggantikan kenikmatan dari keinginan-keinginan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik dari kenikmatan itu semua? Untuk orang-orang yang benar bertakwa, telah disediakan di sisi Tuhan mereka taman-taman syurga yang mengalir di bawahnya berbagai-bagai sungai. Mereka akan kekal hidup di dalamnya. Disediakannya juga isteri-isteri yang suci serta peroleh keredaan dari Allah, dan Allah Maha melihat akan para hamba-Nya. Ayat 15. Kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat yang disebut oleh ayat ini dan diperintahkan kepada Rasulullah SAW supaya menyampaikan beritanya kepada orang-orang yang bertakwa adalah pada umumnya merupakan kenikmatan fizikal.
Tetapi di sana terdapat satu perbezaan pokok di antaranya dengan kenikmatan dunia, iaitu kenikmatan akhirat hanya dapat dicapai oleh orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang sentiasa takut dan mengingati Allah dalam hati mereka. Perasaan takwa ialah perasaan yang memurnikan jiwa dan hati, perasaan yang mengawal hati dan dari dilekakan oleh keinginan-keinginan nafsu dan dari tertunduk kepadanya seperti haiwan. Oleh itu, apabila orang-orang yang bertakwa kepada Allah mengharapkan kenikmatan fizikal yang ditafsirkan oleh Allah itu, maka mereka mengharapkan dengan perasaan yang halus, yang bersih dari kekasaran dan keinginan kebinatangan. Mereka mengharapkan kenikmatan itu semasa mereka berada di bumi ini lagi dan sebelum perjalanan mereka tamat di sisi Allah. Kenikmatan yang bersih dan suci itu merupakan suatu tukaran yang sempurna bagi kenikmatan dunia. Malah terdapat kelebihan yang lain lagi, iaitu jika kenikmatan mereka di dunia berupa sawah ladang yang subur, maka kenikmatan di akhirat berupa kebun-kebun yang lengkap sempurna di mana mengalir di bawahnya aneka sungai, dan selain dari itu, kenikmatan itu pula kekal buat selama-lamanya dan mereka hidup di sana kekal abadi, bukan seperti nikmat sawah ladang dunia yang terbatas waktunya. Dan jika kenikmatan mereka di dunia berupa wanita-wanita dan anak-anak, maka kenikmatan di akhirat berupa isteri-isteri yang suci, dan kesucian ini merupakan suatu kelebihan dan ketinggian yang mengatasi kenikmatan-kenikmatan hidup di bumi. Di dunia, kuda-kuda pemeliharaan, pernakan atau kekayaan bertimbun-timbun dari emas dan perak merupakan alat-alat untuk menghasilkan kenikmatan-kenikmatan hidup. Tetapi kenikmatan-kenikmatan di akhirat tidak memerlukan kepada alat-alat dan wasilah-wasilah yang seperti itu untuk mencapai matlamat-matlamat kenikmatan itu. Kemudian di akhirat terdapat sesuatu yang lebih besar dari segala kenikmatan itu, iaitu keredaan dari Allah. Keredaan ini mempunyai nilai kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kedua-duanya sekali. Malah lebih lagi, iaitu keredaan dengan segala bunyi katanya yang lemah lembut dan segala bayangan pengertiannya yang penuh dengan kasih dan mesra. Dan Allah Maha melihat akan para hamba-Nya. Yang ini Allah melihat hakikat fitrah mereka dengan segala kecenderungan dan keinginannya. Allah melihat segala bimbingan dan arahan yang mendatangi kebaikan kepada fitrah mereka. Allah melihat perubahan fitrah mereka semasa hidup dan selepas hidup. Sifat-sifat para hamba yang bertakwa. Kemudian Al-Quran menggambarkan keadaan para hamba yang bertakwa kepada Allah itu, iaitu keadaan yang mewajarkan mereka menerima keredaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu orang-orang yang berdoa, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Oleh itu, ampunkanlah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari azab neraka." Ayat 16. Iaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang menginfakkan ke jalan Allah, dan orang-orang yang memohon keampunan di waktu sahur. Ayat 17. Ungkapan doa mereka membuktikan ketakwaan mereka. Ia merupakan satu pengumuman iman, satu permohonan syafaat di sisi Allah, satu permohonan keampunan dan pemeliharaan dari azab neraka. Dalam setiap sifat mereka terdapat ciri yang amat bernilai di dalam kehidupan manusia,
dari kehidupan kelompok muslimin. Di dalam kehidupan manusia dan kehidupan kelompok muslimin. Dalam sifat sabar terdapat ciri memandang enteng pada kesakitan dan penderitaan, ciri gigih memikul tugas-tugas dakwah dan melaksanakan kewajipan-kewajipan yang benar, menyerah dan berserah kepada Allah dan kepada apa sahaja masyiahnya terhadap mereka dan menerima keputusan dari kebijaksanaan dan keredaannya. Dalam sifat benar terdapat ciri berpegang teguh dengan kebenaran yang menjadi asas kewujudan dan memandang rendah pada kelemahan, kerana sifat berdusta adalah lahir dari kelemahan untuk berkata benar demi menghindari sesuatu bahaya atau mencari sesuatu faedah. Di dalam sifat taat kepada Allah terdapat ciri menunaikan hak uluhiyah dan menunaikan kewajipan ubudiyah, menegakkan kehormatan diri dengan menunjukkan ketaatan kepada Allah yang Maha Esa, yang mana tiada ketaatan kepada yang lain darinya. Di dalam sifat infak terdapat ciri pembebasan diri dari perhambaan harta dan dari belenggu kebakilan dan menegakkan hakikat persaudaraan insaniah di atas keinginan dan kenikmatan pribadi dan mewujudkan hubungan saling bantu-membantu di antara mereka yang layak dengan alam yang didiami manusia. Memohon keampunan di waktu sahur, memberi bayangan-bayangan yang lemah lembut dan mendalam. Kata-kata Al-Ashar itu sendiri menggambarkan bayangan masa akhir malam belum fajar, iaitu masa di mana suasana kelihatan begitu jernih, lembut dan tenang, dan di mana hati melepaskan bisikan-bisikannya yang terpendam, dan apabila gambaran memohon keampunan itu bercantum dengan masa itu, maka ia akan memantulkan bayangan-bayangan yang menyerap di alam jiwa dan di hati alam al-wujud dan membuat ruh manusia bertemu dengan ruh alam buana dan sama-sama bertawajuh kepada Allah pencipta alam buana dan manusia. Orang-orang yang sabar, yang benar, yang taat, yang menginfak, yang memohon keampunan di waktu sahur itu akan memperolehi keredaan dari Allah. Hujung ayat 15. Mereka lah orang-orang yang layak menerima keredaan Allah. Bayangan keredaan itu sungguh lembut dan makna-maknanya sungguh mesra, dan keredaan itu adalah lebih baik dari segala keinginan dan kenikmatan. Demikianlah Al-Quran memulakan pembicaraan tentang jiwa manusia dari tempatnya di muka bumi ini, kemudian sedikit demi sedikit ia membawanya ke ufuk-ufuk yang tinggi dan gemilang hingga berakhir ke alam al-malu'ul a'la dengan mudah dan selesa, dengan lemah lembut dan belas kasihan, dengan menghormati seluruh fitrahnya, seluruh keinginan dan kecenderungannya, menghormati titik-titik kelemahannya, merangsangkan tenaga-tenaga dan kerinduan-kerinduannya, tanpa menekan dan memaksa dan tanpa merhentikan perjalanan hidup. Itulah undang-undang Allah dan itulah peraturan Allah bagi fitrah manusia. Dan Allah Maha melihat akan para hamba-Nya. Penghujung ayat 15. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik.